Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah ilmu kita pada malam ini dengan bacaan pembukaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Yang dihormati pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita bersama-sama dalam kuliah ilmu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan kita sedikit manfaat dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari esok adalah hari 9 Zulhijjah, 9 Muharram. Esok 9 Muharram. Ikutkan malam ni lah, dah masuklah ni 9 Muharram ni. Jadi pada hari esok 9 Muharram, iaitu dipanggil sebagai hari Tasu'ah. Hari Tasu'ah, dan akan bersambung dengan 10 Muharram pada hari Jumaat, iaitu hari Ashura. Jadi suka diingatkan bahawa kita disunatkan untuk berpuasa sama ada pada hari esok 9 Muharram dan diikuti dengan 10 Muharram, ataupun kita berpuasa pada 10 Muharram dan 11 Muharram. Dua hari lah. Dia untuk supaya kita ini menyalahi, berbeza puasa kita ini dengan puasa orang-orang Yahudi. Tetapi kalau berat bagi kita untuk berpuasa 2 hari, maka cukup sekadar kita berpuasa pada 10 Muharram, iaitu pada hari Jumaat. Kebetulan 10 Muharram itu jatuh pada hari Jumaat, iaitu penghulu segala hari. Maka ambillah peluang, sedikit ruang 1 hari untuk kita berpuasa pada 10 Muharram, kerana puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan
adalah berpuasa di bulan Allah, yakni Muharram. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal ialah puasa di bulan Ramadan. Manakala selepas itu puasa yang paling baik adalah di bulan Muharram. Maka rebutlah peluang untuk kita berpuasa pada 10 Muharram. Kerana ada hadis dari Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffara al-sanah allati qablahu. Aku berharap ke atas Allah agar ia dapat mengampunkan dosa setahun yang lalu. Ini di antara kelebihan kita berpuasa pada 10 Muharram. Jadi kalau niat dia, kalau kita tak tahu pun kita boleh niat dalam bahasa Melayu je lah. Saja aku berpuasa sunat tasu'ah kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku berpuasa sunat Ashura kerana Allah Ta'ala. Itu niatlah. Dan banyak peristiwa lah yang berlaku pada 10 Muharram. Maka tak perlulah saya nak jelaskan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pun sedia maklum peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram. Banyak. Salah satunya ialah di mana taubat Nabi Adam AS diampunkan dan diterima oleh Allah pada 10 Muharram. Ini salah satu peristiwa lah. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan kita kekuatan, diberikan kita kesihatan yang baik, diberikan kita keimanan untuk kita sama-sama berpuasa lah, insyaAllah. Saya ingatkan kepada tuan-tuan dan kepada diri saya sendiri, sama-sama kita merebut peluang yang ada pada hari Jumaat ni lah untuk berpuasa. Belum tentu kita akan jumpa pada tahun hadapan. Maka ada peluang ini, kesihatan yang baik ini, ambillah peluang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini dalam kitab Mastikah Hadis Rasulullah SAW, hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 masih lagi dalam bab wajib bersikap ikhlas dalam ilmu dan juga amal. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, iza jama'allahu an-nasa liyaumil qiyamah, apabila Allah Ta'ala menghimpunkan manusia pada hari kiamat, liyaumin la raiba fih, ya ini pada hari kiamat ini, hari yang tidak ada sebarang syak tentang tetap berlakunya. Nada munadid, menyerulah malaikat penyeru, man kana asyraka fi amalin, sesiapa mempersekutukan Allah dengan mana-mana makhluk dalam sebarang amal yang dikerjakannya kerana Allah, amilahullahi ahadan falyatlub sawabahu min indi ghairillah, maka hendaklah ia meminta pahalanya daripada yang lain dari Allah. Kerana sesungguhnya fa inna Allah aghna syuraka'i 'anil syirki, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sama sekali akan sebarang amal yang dipersekutukan dia dengan makhluk yang lain. Hadis daripada Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca yang ke-36 pada malam ini menerangkan tentang yang pertama, peristiwa berhimpun di padang mahsyar.
Hadis yang kita baca pada malam ini, yang pertama nak menerangkan kepada kita tentang peristiwa di mana apabila sampai satu masa nanti kita semua akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan dihimpunkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar ni tuan-tuan, padang mahsyar ni buat masa ini tak ada lagi. Masih belum lagi diciptakan oleh Allah. Tak payah kita nak cari kat mana padang mahsyar ni. Kat mana? Kat mana tengok tengok peta kat mana padang mahsyar ni letak dia. Buat masa ni tak ada. Allah belum ciptakan lagi di padang mahsyar ini. Baik, ada satu hadis daripada Nabi SAW juga. Hadis ini hadis yang panjang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah dengar dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ada hadis daripada Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang keadaan di padang mahsyar. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu undangan, lalu dibawakan daging kaki kambing kepadanya, dan ia memang menarik perhatian baginda. Farufi'a ilaihi zira'u wa kanat tu'jibuhu. Ada satu undangan ini, Rasulullah pergi, dihidangkan kaki kambing. Kaki kambing. Daging kaki kambing. Siapa yang ada penyakit jangan makan daging kambing ni. Kan penyakit lain jadi kan. Kemudian fanahasa minha nahsa wa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Lantas baginda menggigitnya sekali dan bersabda, aku ialah penghulu sekalian manusia pada hari kiamat kelak. Rasulullah gigit daging kambing ke kaki kambing tu, Rasulullah kata pada hari kiamat nanti aku adalah penghulu bagi kamu. Maksudnya Nabi ini adalah penghulu kita. Penghulu sekalian manusia. Bukan penghulu pada orang Islam sahaja, tetapi sekalian manusia. Hal tadruna mimma zaka? Maka tahukah kalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia yang terdahulu dan akan datang di sebuah tempat yang luas, yakni mahsyar. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah bahawa satu saat nanti kita akan dihimpunkan semua manusia, tuan-tuan, daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang terakhir nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Yajma'u Allahul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Pada hari itu Allah melihat dan mendengar semua yang mereka lakukan dan katakan. Fayubsiruhumun nazir wa yusmi'uhumul da'i wa tadnu minhumus syams. Dan pada hari mahsyar itu matahari pula sangat dekat dengan mereka. Matahari sangat dekat kepada mereka. Maksudnya kitalah nanti yang berada di padang mahsyar, matahari itu berada hampir dengan kita. Tuan-tuan bayangkan,
Hari ini panas baru 32 darjah. Matahari jauh ni. Hari ini panas 32 darjah. Macam mana kita rasa? Panasnya ya Allah, tak tahan. Bayangkan di padang mahsyar nanti. Tak berapa darjah lah Celsius. Matahari itu dekat dengan kita. Fayablughu an-nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Lalu semua manusia berasa cemas dan kepayahan yang tidak mampu ditanggung dan dipikul oleh mereka. Tuan-tuan, di Yaumul Mahsyar nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu berapa lama kita akan berada di Yaumul Mahsyar. Kenapa tuan-tuan kita dikumpulkan di Yaumul Mahsyar ni? Di padang mahsyar ni untuk apa tuan-tuan? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk ditimbang amalan kita. Sementara kita nak tunggu nama kita dipanggil untuk ditimbang amalan itu, kita berada di padang mahsyar. Apabila kita ini berada lama di padang mahsyar dengan matahari yang hampir kepada kita, ada yang kata setengah ulama mengatakan sejengkal saja daripada kepala kita, dalam keadaan kita huru-hara ketika itu, kelam kabut. Tuan-tuan bayangkan kita dah pun mati, kemudian dibangkitkan semula di satu tempat yang kita tak tahu tempat itu di mana. Ini tempat apa ni? Dengan ramainya manusia ketika itu, apa yang kita nak buat? Kita dalam keadaan yang kita tak tahu. Kenapa kita dibangkitkan semula dan kenapa kita dihimpunkan untuk apa? Sebab itu kita berasa cemas dan juga kepayahan yang tidak mampu ditanggung. Maka tuan-tuan, sementara kita nak tunggu Allah Subhanahu Wa Taala nak memulakan hari perhitungan dengan amalan-amalan kita ini, entah berapa lama kita berada di Yaumul Mahsyar itu, maka berlakulah perbualan di antara orang-orang yang berada di Yaumul Mahsyar itu. Maka kita akan bertanya sesama kita, tidakkah kalian mencari seseorang yang boleh memohon syafaat daripada Tuhan kalian untuk kalian? Bermaksud kita sesama kita dekat Yaumul Mahsyar ni, kita akan tanya, kita buat apa kat sini ya? Lama sangat ni kita kat sini ni. Lama sangat ni. Kita nak jumpa siapa ni? Nak minta syafaat. Minta syafaat supaya Allah Subhanahu Wa Taala cepatkan timbangan amalan itu. Tak sanggup dah ni duduk di padang mahsyar ni. Nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah cepatkan timbangan amalan kita. Supaya kita dapat tahu ke mana tempat tujuan kita. Sama ada ke syurga atau ke neraka. Maka adalah di antara kita nanti akan berkata, fayaqulu ba'dun nasi li ba'din abukum Adam. Maka ada di kalangan kita nanti yang mencadangkan supaya kita bertemu, kita cari Nabi Adam alaihissalam. Cari Nabi Adam lah. Kita nak jumpa siapa ni? Okey, kita jumpa Nabi Adam. Sebab Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abukum, bapa kalian, yakni Adam alaihissalam. Lalu mereka datang kepadanya dan berkata, ada setengahnya mengatakan bahawa tempoh masa kita nak cari Nabi Adam alaihissalam, kita kenal ke Nabi Adam? Tak pernah jumpa Nabi Adam. Bagaimana di Yaumul Mahsyar itu kita nak cari siapa dia Nabi Adam? Itu yang dimakan masa lebih kurang hampir 300 tahun ke 500 tahun perjalanan baru kita jumpa dengan Nabi Adam. 300 ke 500 tahun tuan-tuan. Cari Nabi Adam baru jumpa.
Kemudian apabila dah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, fayaqulun ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu laka wa askanakal jannah ala tashfa'u lana ila rabbika. Maka apabila kita bertemu dengan Nabi Adam, maka kita akan berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kamu adalah bapa sekalian manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, lalu meniupkan rohnya kepadamu, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Lantas mereka bersujud kepadamu dan dia menempatkanmu di dalam syurga. Adakah kamu tidak boleh mohonkan syafaat daripada Tuhanmu untuk kami? Wahai Nabi Adam, tolonglah jumpa dengan Allah Ta'ala, minta pada Allah supaya Allah cepatkanlah yaumul hisab. Tolonglah, kami ni dah tak tahan ni, duduk kat padang mahsyar kita tak tahan ni. Tolonglah jumpa dengan Allah supaya Allah cepatkan hari timbangan. Maka apa kata Nabi Adam AS, tuan-tuan? Ala tara ila ma nahnu fihi wa ma balaghana faqala inna rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdabu ba'dahu mislahu wa innahu nahani 'anil syajara fa'asaitu nafsi nafsi nafsi. 3 kali. Tuan-tuan pernah dengar saya rasa cerita ni. Apabila diminta kepada Nabi Adam syafaat untuk dipercepatkan bertemu dengan Allah, untuk dipercepatkan yaumul hisab, maka kata Nabi Adam alaihi salam, tidakkah kamu perhatikan keadaan kami sekarang dan apa yang menimpa kami daripada kesukaran? Baginda menjawab, sesungguhnya pada hari ini Tuhan saya, yakni Allah, sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Di yaumul mahsyar ni tuan-tuan, Allah ini murka, dalam keadaan yang murka, dalam keadaan yang tak pernah Nabi Allah Adam lihat Allah marah seperti mana di yaumul mahsyar. Bila orang tengah murka, tengah marah, kita berani tak tuan-tuan nak pergi jumpa? Orang tengah marah ni, kita nak minta sesuatu dengan orang yang tengah marah, agak-agak berani tak? Engkau lah pergi jumpa tu, dia tengah marah lah, pergi je. Begitulah. Diminta pada Nabi Adam supaya bertemu dengan Allah, dipercepatkan timbangan. Maka Nabi Adam kata, tak boleh lah. Hari ini adalah hari kemurkaan Allah, hari yang Allah sangat marah. Dan pula aku ni nak pergi jumpa dengan Allah, kata Nabi Adam, aku nak pergi jumpa dengan Allah. Sesungguhnya aku ini ada pernah melakukan dosa kepada Allah. Apa dosa dia tuan-tuan? Yang Nabi Adam sebut dalam hadis ini, yang Rasulullah sebut, iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah melarang aku daripada mendekati sebuah pohon, namun aku melanggarnya. Itu kesalahan Nabi Adam. Allah kata jangan dekat dengan pohon. Dalam surga tu kan ada satu pohon, khuldi tu kan. Kata Allah jangan dekat dengan pokok tu. Maka Nabi Adam telah hampir kepada pokok itu dan makan buah khuldi. Itu kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka apa yang Nabi Adam kata kepada orang yang minta syafaat tadi tuan-tuan? Nafsi, nafsi, nafsi. Pada hari ini aku punya pasal. Pada hari yaumul mahsyar ni aku akan buat hal aku sendiri. Yang kamu semua ni nafsi, nafsi,
nafsi. Tanggung sendiri. Nabi Adam kata, tuan-tuan, tanggung sendirilah. Kan? Aku tak boleh jumpa dengan Allah, aku tak berani. Tanggung sendiri. Maka kita tak berputus asa, tuan-tuan. Kita ni manusia, tak berputus asa. Selepas Nabi Adam tolak, kita minta syafaat kepada Nabi Adam AS, Nabi Adam tolak. Maka pergilah, kata Nabi Adam AS, pergilah kalian berjumpa dengan orang selain daripada aku. Pergilah kepada Nabi Nuh AS. Kata Nabi Adam, wahai manusia, kamu semua ni pergi cari Nabi Nuh. Nabi Adam suruh cari Nabi Nuh pula. Tak kenal Nabi Nuh, nak cari Nabi Nuh. Perjalanan yang panjang lagi, sehinggalah bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Benda yang sama juga berlaku. Wahai Nabi Nuh, tolonglah bagi kami syafaat. Pergilah jumpa dengan Allah supaya Allah percepatkan yaumul hisab. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya pada hari ini adalah hari di mana kemurkaan Allah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Nabi Nuh pun tak berani, tuan-tuan, nak bertemu dengan Allah. Tak berani. Kerana kata Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya aku juga pernah melakukan satu kesalahan. Maka kata Nabi Allah Nuh, pada hari ini diri aku. Kau orang semua ni tanggung sendiri. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, pergilah kalian berjumpa dengan orang selain aku. Pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh pun tolak. Maka kita carilah Nabi Ibrahim. Pun tak kenal Nabi Ibrahim. Nak cari Nabi Ibrahim, makan masa lagi. Sampailah bertemu dengan Nabi Ibrahim, berlaku juga perbuatan yang sama, iaitu minta supaya Nabi Ibrahim bertemu dengan Allah supaya dipercepatkan yaumul hisab. Maka kata Nabi Ibrahim, minta maaf, pada hari ini aku jelah diri aku, kamu tanggung sendiri. Nabi Ibrahim pun tolak, tuan-tuan. Tolak. Datang dah lah pergi cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Adam, cari Nabi Nuh, cari Nabi Ibrahim, dicari punya masa yang punya lama cari. Bila jumpa kena tolak macam tu je. Kena tolak, tuan-tuan. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, carilah kalian orang yang lain selain daripada aku. Maka kata Nabi Ibrahim, pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim tolak pula kat Nabi Musa. Cari lagi Nabi Musa. Jalan, cari Nabi Musa. Jumpa Nabi Musa. Benda yang sama juga berlaku. Nabi Musa juga menolak untuk memberikan syafaat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dipercepatkan amalan yaumul hisab. Nabi Musa pun tolak juga, tuan-tuan. Tolak. Maka kata Nabi Musa, pergilah kalian berjumpa dengan orang selain daripada aku. Pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa tolak kepada Nabi Isa. Kita ni yang nakkan syafaat ni, cari juga Nabi Isa. Cari, jumpa Nabi Isa alaihissalam. Berlaku juga benda yang sama. Wahai Nabi Isa, tolonglah, berilah syafaat kepada kami. Pergilah berjumpa dengan Allah, minta Allah supaya cepatkanlah timbangan amalan ni. Kami tak tahan ni duduk kat yaumul mahsyar ni, dekat padang mahsyar tak tahan ni. Terseksa, susah. Maka jawapan yang sama juga diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Minta maaflah,
hari ni aku tak dapat nak nolong. Pada hari ni aku punya pasal, aku akan dengan diriku sendiri, engkau dengan kau punya pasal. Kan? Minta maaf. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, pergilah kalian berjumpa dengan orang selain daripada aku. Maka kata Nabi Isa, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ramai-ramai tadi ni pergilah cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah melihat wajah Rasulullah. Di Yaumul Mahsyar ini nanti kita akan mencari baginda Nabi. Lalu mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat yang lain mengatakan bahawa lalu mereka datang kepadaku dan berkata, wahai Nabi Muhammad, kamu adalah seorang utusan Allah dan penutup para Nabi. Ada setengah riwayat mengatakan, tuan-tuan, di Yaumul Mahsyar ni nanti Nabi akan kenal kita, umat dia. Nabi akan kenal kita, umat dia, tuan-tuan. Bagaimana Nabi kenal, tuan-tuan? Orang yang banyak berselawat ke atas Nabi SAW, inilah dia orang yang Nabi paling kenal. Yang banyak berselawat ke atas Nabi, Nabi kenal. Tak nak ke, tuan-tuan, kita ni Nabi kenal kita? Di Yaumul Mahsyar nanti daripada jauh lagi Nabi dah nampak. Itu umatku. Itu dia umat aku. Boleh? Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosamu, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Pohonlah syafaat daripada Tuhanmu untuk kami. Tidakkah kamu perhatikan keadaan kami sekarang dan apa yang menimpa kami daripada kesukaran? Wahai Rasulullah, tolonglah Rasulullah, pergilah bertemu dengan Allah, minta supaya Allah cepatkanlah timbangan amalan ni. Kami susah duduk sini ni, susah. Matahari sejengkal ke atas kepala. Lalu baginda Nabi SAW berangkat pergi dan tiba di bawah arasy. Nabi tak tolak seperti mana Nabi Adam, Nabi tak tolak bagaimana seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad tak tolak permintaan daripada kita. Nabi tak tolak, tuan-tuan. Kerana apa Nabi tak tolak? Apabila diminta syafaat kepada Nabi, maka kata baginda, aku berangkat pergi dan tiba di bawah arasy, lalu aku bersujud kepada Allah. Kemudian Allah mengajari aku lafaz pujian dan sanjungan kepadanya yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun sebelumku. Setelah itu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, nescaya permohonanmu akan diperkenankan. Ketika mana Nabi sujud di bawah arasy itu, kata Allah, wahai Muhammad, angkat kepala kau. Apa yang kau nak pada hari ini kau minta, aku akan perkenankan. Aku akan bagi apa yang kau minta. Tuan-tuan, setiap Nabi ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi satu peluang, iaitu satu doa, supaya doa itu digunakan oleh para Nabi. Ada Nabi yang berdoa kepada Allah supaya dihancurkan kaum dia. Nabi-Nabi lain, tuan-tuan, berdoa kepada Allah, ya Allah, kau hancurkanlah kaumku. Tetapi Nabi Muhammad
tak pernah guna doa yang Allah berikan, peluang yang Allah berikan ini untuk apa? Inilah masa yang Nabi akan gunakan doa tersebut. Walaupun ramai di antara kita yang menolak dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi, tetapi Nabi tak pernah doa kepada Allah, ya Allah, kau hancurkanlah kaum aku. Pernah tuan-tuan Nabi doa? Tak pernah. Tak pernah sekali pun terlintas di hati Nabi supaya Allah hancurkan, Allah turunkan azab kepada umat dia. Tak pernah. Kerana Nabi simpan doa dan peluang yang Allah beri ini untuk Nabi gunakan di yaumul mahsyar ini. Sebab itu Nabi pergi di bawah arasy, Nabi sujud kepada Allah, maka Allah kata, wahai Muhammad, angkat kepala kau dan minta apa yang kau nak minta. Ya. Kemudian lalu kata Nabi SAW, lalu aku mengangkat kepala dan berkata, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, ummati, ummati, ummati. Dalam hadis ini ada tuan-tuan ni. Fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Rasulullah kata, umatku ya Allah, umat aku. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam syurga segolongan umatmu daripada kalangan mereka yang tidak dihisab melalui pintu yang di sebelah kanan daripada pintu-pintu syurga. Wahai Muhammad, pilih siapa daripada kalangan umat kau untuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Agak-agak kita lah tuan-tuan, Nabi pilih kita tak? InsyaAllah, kalau kita banyak mengingati dan berselawat ke atas Nabi, selalu mengamalkan sunnah Nabi. Ada setengah riwayat mengatakan tuan-tuan, segolongan ini yang diberikan kebenaran oleh Allah untuk masuk syurga tanpa hisab ini seramai lebih kurang 70,000 orang sahaja. 70,000 orang sahaja. 70,000 daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Berapa ramai tuan-tuan? Tak terkira lah jumlah dia. Tapi Allah kata, wahai Muhammad, masukkan umat kau 70,000 ke dalam syurga. Kau pilih siapa kau nak masukkan. Dah tentulah tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi tu dah masuk dulu. Sahabat Nabi tu je dah berapa ramai. Sahabat Nabi tu berapa ramai. Kemudian orang-orang alim ulama kita dah berapa ramai. Kita ni nak masuk ke tak masuk sebenarnya ni? Aku ni sebenarnya dapat masuk ke tak dapat masuk macam peluang ni tipis je. Nak masuk sipi-sipi, nak harapkan nama kita dipanggil oleh Nabi. Wahai si fulan, masuk dalam surga. Oh, ya Allah. Tapi kita masih berharap. Siapa yang tak mengharap supaya diberikan syafaat masuk surga tanpa hisab? Namun mereka juga boleh menyertai manusia lain untuk masuk melalui pintu-pintu yang lain. Kemudian baginda bersabda, demi Tuhan yang diri saya berada di tangannya, sesungguhnya jarak di antara dua ujung pintu daripada pintu-pintu syurga itu adalah sebagaimana jarak di antara kota Mekah dan kota Hajar, atau seperti jarak di antara kota Mekah dan kota Bushrah. Jarak pintu ke pintu ni tuan-tuan di syurga nanti jaraknya terlalu jauh. Adakah kita muhasabah dirilah tuan-tuan? Adakah kita ni akan dipilih oleh baginda Nabi
masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tuan-tuan, orang yang dipilih oleh Nabi, orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab ni adalah orang-orang yang sangat beruntung, tuan-tuan. Dia tak perlu melalui hari timbangan. Dia tidak perlu melalui sirat. Dia akan masuk terus ke dalam syurga. Untung, tuan-tuan. Untung. Kita ni, tuan-tuan, selepas daripada Yaumul Mahsyar nanti, kita akan ditimbang amalan kita. Kemudian apabila dah timbang amalan kita, bukan terus masuk syurga, bukan terus masuk neraka, tak. Lalu pula titian sirat tu kita kena lalu. Lalu itulah nanti macam-macam orang yang macam-macam cara orang lalu. Ada yang lalu sepantas kilat. Ada yang lalu dalam keadaan yang okeylah, jalan macam biasa. Ada yang berlari. Ada yang merangkak-rangkak. Ada yang mengesot-ngesot. Ada yang jalan dengan muka dekat titian sirat tu. Itulah nanti, tuan-tuan. Dah habis masa dah. Cerita sikit. Jadi, walau bagaimanapun, tuan-tuan, hadis yang kita belajar pada malam ini, hadis yang kita kongsikan pada malam ini, adalah peristiwa berhimpun di padang mahsyar yang saya jelaskan sebentar tadi. Dan nanti kita akan tengok hadis ini juga menerangkan tentang keputusan perbicaraan masing-masing akan dihebahkan dalam perhimpunan ini. InsyaAllah nanti kita akan sambunglah, tuan-tuan. Jangan risau, 2 minggu lagi kita sambung. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan kita sedikit ilmu, sedikit manfaat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita dapat pada malam ini. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.